Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dipilih oleh Allah pada malam ini di Tadabbur Center. Terima kasih pada puan-puan yang sudi untuk hadir. InsyaAllah malam ini adalah pertemuan kita dengan Nabi Allah Yunus alaihi salam, ataupun Yunus bin Matta menurut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan sekadar pertemuan yang menyebabkan tuan-tuan, puan-puan dipilih Allah untuk berada di syurga kerana nampak ada usaha ya untuk mempelajari kitab Allah. Hajah daripada Melaka bersungguh datang. Sesungguhnya mereka yang bersungguh ini mendapat perhatian langit, mendapat perhatian Allah. Tetapi mudah-mudahan pertemuan ini juga menyebabkan daripada banyak-banyak ahli syurga, mudah-mudahan Nabi Yunus paling mahu bertemu dengan kita. Kerana kita antara yang mengetahui kisah sebenar Nabi Allah Yunus alaihi salam. Walaupun umat Islam sekalipun bernama Muslim, tetapi belum tentu mereka mengetahui kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kita masa kecil-kecil dulu pun tahu jugalah pasal Nabi Yunus. Anak saya Fatihah, tahu tak pasal Nabi Yunus? Tahu tak pasal Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu tak? Nabi apa? Jadi masa kita kanak-kanak dulu pun cerita yang ada dalam fikiran kita adalah cerita seorang Nabi yang ditelan ikan Nun. Tetapi kerana kita sekarang sudah umur 30-40, takkanlah cara kita memahami kisah tersebut masih lagi sama sebagaimana anak-anak kita dan kanak-kanak. Maka biarlah ada beza, kerana cerita ini akan kita lihat dari Al-Quran itu sendiri. Dan tiada yang paling benar kecuali Al-Quran bila mempersembahkan kisah-kisah tentang Rasul yang terdahulu. Baiklah, kisah yang akan menjadi perhatian kita hari ini adalah surah As-Saffat, surah yang ke-37. Ada lebih kurang 10 ayat sahaja dan ayatnya pendek-pendek, tetapi memerlukan tadabbur yang mendalam untuk kita merasai perjuangan. Dan bukan sekadar perjuangan, tetapi kesesakan, sesak nafas ataupun kesusahan, kesulitan yang dihadapi semasa berada di dalam perut seekor ikan. Iaitulah ikan yang disebut oleh Al-Quran An-Nun. Wallahu a'lam apakah binatang tersebut. InsyaAllah ayat tersebut adalah ayat 139 hingga 148 ya. Sepintas lalu saya bacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus adalah sebahagian daripada rasul-rasul kami. Idza abaqa ilal fulkil mash'un. Ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu peristiwa ketika dia, yakni Yunus, melarikan diri ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Tiba-tiba berlaku satu keadaan di mana Nabi Yunus pun terpaksa mengundi, lalu menjadilah dia daripada orang-orang yang telah dijatuhkan ke laut. Falataqamahu al-hut wa huwa mulim. Setelah itu dia, yakni Yunus, ditelan oleh ikan yang besar sedangkan ia berhak untuk ditempelak. Saya follow terjemahan dulu فلولا أنه كان من المسبحين
maka kalaulah Yunus bukan tergolong daripada orang-orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentulah dia Yunus akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari manusia dibangkitkan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, oleh itu kami campakkan dia keluar daripada perut ikan ke tanah yang tandus sedang ia berkeadaan sakit. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon yang berdaun lebar. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, dan kami mengutuskan Yunus kepada kaum yang 100,000 atau lebih. Fa'amanu famatta'nahum ila hin, lalu mereka pun beriman, lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang telah ditentukan. Itulah secara sepintas lalu. Saya harap dengan bacaan terjemahan tersebut adalah sedikit gambaran tentang kisah Nabi Allah Yunus yang akan menjadi perhatian kita malam ni. Cerita Nabi Yunus dalam Quran ada 6 surah. Nama Yunus dalam Quran ada 4 kali. Ada nama Yunus kat sini. Nama Nabi, jarang dah orang namakan anak dengan nama Yunus. Hebrew Bible menamakannya sebagai Yonah, J-O-N-A-H, Yonah. Dan 6 surah tersebut ada dalam Quran ni ada satu surah nama sempena Nabi Yunus alaihi salam. Dalam Quran ada satu surah betapa istimewanya cerita Nabi Yunus alaihi salam, dan betapa istimewanya Nabi Yunus ini sampai Allah memilih daripada 114 surah nama Yunus. Jadi ini bukan calang-calang individu, kerana Allah memilih untuk namanya dikekalkan sampai hari kiamat, iaitu bukan sekadar ceritanya ada dalam Quran, tetapi nama surah pun nama baginda. Sepintas lalu, surah-surah tersebut adalah surah An-Nisa, surah perempuan, surah Al-An'am, surah binatang berkaki 4, surah Yunus, surah Al-Anbiya, surah As-Saffat, dan surah Al-Qalam. Inilah surah-surah yang menyebut cerita Nabi Yunus alaihi salam menurut turutan mushaf. Lepas tu saya buat number tu 4, 6, 10, 21, 37, 68. So ini menurut turutan mushaf. Dan cerita Nabi Yunus pendek-pendek belaka dalam Quran, kecuali cerita yang akan menjadi perhatian kita malam ini. Ia adalah cerita Nabi Yunus yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu 10 ayat, iaitulah surah As-Saffat. Boleh tak kita pergi satu persatu dari surah An-Nisa sampai surah Al-Qalam? Saya akan tunjukkan pada anda siapa yang susun Quran, siapa yang susun surah, sehingga kita dapat lihat cara Allah menyampaikan cerita Nabi Yunus dalam Quran. Kalau kita baca daripada awal Al-Fatihah, Baqarah sampailah surah An-Nas, surah ataupun cerita Nabi Yunus sahaja Allah paparkan sedikit demi sedikit, sehingga kan kalau anda baca surah An-Nisa, anda jumpa Nabi Yunus, perkataan sahaja nama Nabi Yunus. Anda pergi surah Al-An'am, nama Nabi Yunus sahaja diumumkan. Jadi anda ni mana boleh nama sahaja, anda nak tahu cerita. So Allah sebut sikit cerita dia dalam surah Yunus, tapi sikit sangat tak puas hati, nak tahu dengan lebih detail lagi. So detail sikit dekat Al-Anbiya ada 3 ayat, tapi masih tak puas hati, nak lebih detail lagi. Lalu Allah datangkan detail dalam surah As-Saffat. Jadi subhanallah, banyak trailer ya, Nabi Yunus ni. Tahu trailer? Teaser dia banyak sangat. Last kali details adalah dalam surah Malaikat yang berbaris-baris ataupun As-Saffat, surah yang ke-37. Okey, saya nak paparkan pada ibu-ibu, abang-abang semua, perjalanan 6 surah ini yang ada kaitan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Surah pertama yang memaparkan cerita Nabi Yunus adalah surah An-Nisa, tetapi bukan cerita pun. Yang dipaparkan hanyalah nama.
Cuba cari Nabi Yunus, nama dia. Tak payah carilah, dah ada belata merah tu. Nama Nabi Yunus telah disebutkan Allah selepas Nabi Ayub. Nah, fikirkan sekejap. Kenapa nama Nabi Yunus selepas Nabi Ayub? Orang Melaka. Abang daripada mana, bang? Ya? Dari? Oh, Bangi je. Rasa-rasanya kan, kenapa Allah sebut nama Nabi Yunus lepas nama Nabi Ayub? Sebab mesti ada sebab. Ulama kaji, tapi jangan bergantung pada ulama lagi. Tuan-tuan cuba fikirkan sekejap. Rasa-rasanya apa persamaan Nabi Ayub dengan Nabi Yunus? Tempoh dakwah berapa tahun Nabi Ayub berdakwah? Berapa tahun Nabi Yunus berdakwah? Kita tak tahu puan. Jadi boleh jadilah, boleh jadi ada persamaan kot. Tetapi yang jelas dalam Quran, Ayub dan Yunus ada persamaan. Bukan anak dengan ayah, bukan keturunan 7 keturunan. Yang ikuti live ni cuba teka. Cuba setakat dia tahu cerita Nabi Ayub, cerita orang apa? Cerita Nabi Ayub, cerita orang sakit. Cerita Nabi Yunus, dalam perut ikan, bila dia dicampakkan keluar, dia sakit. So persamaannya adalah, ini adalah 2 orang Nabi yang Allah uji dengan kesakitan. Kemudiannya bila mereka bersabar, Allah berikan kepada mereka kesihatan. Maka tiada perkara yang Allah letak dalam Al-Quran melainkan ada tujuan. Allah umumkan nama Nabi Ayub, Allah umumkan nama Nabi Yunus dalam surah An-Nisa. Dalam konteks ini adalah para rasul yang kami berikan wahyu. Mereka diberikan tugas untuk menyampaikan berita gaib kepada kaum mereka. Inna awhayna ilaik, kami berikan wahyu kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi terdahulu, antaranya adalah Ayub. Ayub jangan sekadar tuan-puan tahu seorang rasul yang sakit, tetapi yang menyebabkan dia berdoa pada Allah adalah kerana sakitnya menghalang daripada dia berdakwah. Yang tu dia berdoa. Sebab dia diberikan wahyu. Yunus pun diberikan wahyu. Wahyu maknanya berita gaib tentang akhirat yang tiada manusia ketahui kecuali bersumberkan individu yang Allah berikan wahyu. Lalu Yunus alaihi salam termasuk daripada rasul yang diutuskan. Selesai. Surah kedua yang menyebut nama Nabi Yunus adalah surah Al-An'am. Surah yang ke-6. Tadi surah yang ke-4. Sekarang surah yang ke-6. Dan nama Nabi Yunus diumumkan sebaris dengan Ismail, Al-Yasa', Yunus dan Lut. Soalan seterusnya agak mencabar mana ni? Kenapa Nabi Yunus diletakkan dalam kategori 4 Nabi ni? Ada 4 orang Nabi dan Allah Ta'ala sebut keempat-empat Nabi ini adalah cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab surah ni menceritakan pasal Nabi Ibrahim. Surah Al-An'am, tak ada Nabi lain dalam surah Al-An'am kecuali cerita Nabi Ibrahim. So Allah Ta'ala nak kata, Ibrahim, perjuanganmu dikenang oleh Allah, lalu sebagai balasan perjuanganmu kami kurniakan kepada kamu keturunan yang mana banyak ramai para anbiya. Antaranya adalah wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 4 orang nabi ini ada persamaan. Kalau anda tahu persamaan keempat-empat nabi ini, maka tahulah anda serba sedikit cerita Nabi Yunus. Agak-agaknya lah. Apakah persamaan 4 orang nabi ini? Daripada 4 nama ni, mana yang paling anda tahu cerita? Ya? Tak, daripada 4 nama ni,
Ismail. Okey, apa cerita yang anda tahu? Dia ditinggalkan oleh ayahnya dan dia dikorbankan, nyaris dikorbankan, nyaris disembelih. Lut, tak kata kenal. Lut alaihi salam adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Diutuskan ke kaum yang mendiami berhampiran dengan laut mati hari ini. Kaum Sodom, ya. Al-Yasa, kita tak tahu. Yunus. 4 orang Nabi ini Allah susun nama-namanya pun ada tujuan. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Demikianlah keempat-empat Nabi ini kami berikan kepada mereka kelebihan. Kelebihan apa? Mereka diutuskan pergi kepada al-'alamin. Al-'alamin maknanya manusia-manusia yang bukan daripada kaum asal Nabi-Nabi ini. Untuk makluman anda, Nabi Ismail diutuskan Allah kepada bangsa Arab. Nabi Ismail, dia adalah Nabi bangsa Arab. Dia diutuskan kepada kaum yang bukan kaum ayah dia. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail lahir di mana? Nabi Ismail lahir di Palestin. Tetapi Allah utuskan dia kepada al-alamin. Al-alamin maknanya diutuskan bukan kepada kaum di Palestin. Waktu diperintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan anaknya ini di Mekah. Maka dia bertugas sebagai Rasul kepada bangsa yang bakal menghuni tanah Mekah, iaitulah bangsa Arab. Bukan bangsa yang Nabi Ismail lahir. Nabi Lut. Kita ambil Nabi yang keempat pula, Nabi Lut. Nabi Lut, dia duduk sekali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim diberikan Allah mukjizat, tidak mampu dibaham oleh api. Maka Lut, dia bukan sebahagian daripada kaum Sodom. Kerana Lut dia hidup bersama dengan Nabi Ibrahim di satu tempat yang disebut sebagai Ur. Ur ni di selatan Iraq. Tetapi Nabi Lut dari selatan Iraq diutuskan kepada kaum di Laut Mati. Bukan kaum dia. Maka fahamlah anda sekarang, Nabi Yunus alaihi salam pun lahir di Palestin. Ini kata para ulama. Nabi Yunus, saya dah pergi makam dia masa pergi Palestin baru ni. Cuma tak cari gambar, tak jumpa, nak tunjuk pada tuan-tuan. Bukti saya berada di makam dia. Dia lahir di Palestin. Tapi Allah utuskan bukan kepada kaum Palestin. Sekejap lagi tuan-tuan akan tahu cerita dia diutuskan secara khusus kepada satu kaum yang mana tak ada orang baik langsung. Allah Ta'ala bila dia nak pilih Rasul, dia akan pilih daripada kaum tu sendiri. Mesti ada yang baik-baik. Tetapi bila sampai kena import pemain lain, kena import daripada negara lain, nampak sangat tak ada orang baik dekat tempat tu. Kaum Sodom tak ada orang baik. Walaupun seorang tak ada yang baik. Maka Lut diutuskan. Al-Yasa diutuskan. Dan Yunus pun adalah Nabi Rasul yang diutuskan kepada kaum yang bukan dia berasal daripada kaum tersebut. Tetapi dia diutuskan secara khusus. Mungkin 5 tahun dia berdakwah, 10 tahun dia berdakwah, wallahu alam, lama tempoh dia berdakwah. Dan ceritanya masih lagi kita tergantung, tak tahu apa cerita. Tapi berdasarkan susunan-susunan ini, kita memahami mereka adalah quote in quote pemain import untuk mengembalikan kaum kepada tauhid. Okay, kemudian surah yang ketiga adalah surah yang ke-10. Tapi still satu ayat je. Tadi nama je, sekarang satu ayat. Yang ada kaitan dengan Yunus, tapi tak ada kaitan dengan Nabi Yunus. Nama surah Yunus. Tapi yang Allah sebut dalam ayat ini adalah kaum Nabi Yunus adalah kaum yang beriman. Dan kerana mereka beriman, azab yang dijadualkan kepada mereka telah diangkat, tidak dijatuhkan. Wah, ini mengejutkan. Kerana anda sentiasa dengar segmen Ibrah saya di Radio IKIM dulu.
kaum-kaum yang berdosa, yang tidak mendengar pesan Rasul, akhirnya musnah. Kaum Nuh musnah, kaum Ad musnah, kaum Thamud musnah, kaum Madian musnah, kaum Sodom musnah. Yang ni anda terkejut, ada kaum rupa-rupanya beriman dan mereka tidak diazab. Ayat ini Allah kata mereka sebenarnya dalam perjalanan azab menuju mereka, tetapi sebelum azab sampai mereka beriman, mereka bertaubat. Dan tak ada kaum macam ni. Kaum Firaun bukan macam ni. Cerita ni tuan-tuan, cerita kaum Nabi Yunus beriman ni, Allah sebut dalam surah Yunus lepas cerita Firaun bertaubat, tapi Allah tak terima. Allah cerita pasal Firaun bertaubat, tetapi nyawa dah sampai sini. Bila taubat nyawa dah sampai sini, Allah tak terima taubat. Tetapi kaum Nabi Yunus, mereka bertaubat masa nyawa sampai sini ke tak? Mereka bertaubat sebelum azab jatuh. Allah terima tuan-tuan kalau kita bertaubat sebelum matahari terbit daripada barat. Allah terima tak taubat kalau kita bertaubat sebelum matahari terbit daripada barat? Allah terima. Ini adalah surah yang ketiga, tapi anda still berdebar. Tadi anda tahu surah yang kedua, anda diberitahu Yunus sama dengan 3 lagi Nabi diutuskan kepada kaum yang bukan dia lahir di situ. Tapi still anda tak tahu apa cerita dakwah yang berlaku. Apa kesudahan dakwah Nabi Yunus. Sekarang anda diberitahu pula, Masya Allah, kaum Nabi Yunus hasilnya adalah positif. Mereka menerima dakwah Nabi Yunus. Tetapi Allah Ta'ala kata, sebenarnya masa Nabi Yunus berkata-kata kepada mereka, azab sudah dalam perjalanan kepada mereka. Maknanya apa? Mereka engkar pada peringkat awal. Semangat dah ni. So bila semangat ni guna mikrofon lah. Sebab dah makin ramai saya nak jimatkan suara. Esok ada kuliah lain. Daripada mana adik-adik? UAE? Gombak? Ya Allah, jauh. Saya duduk kat Gombak, kenapa tak datang? Surah yang keempat dia mula panjang sikit, tapi 2 ayat. Siapa yang susun surah ni? Susunan surah ni bukan susunan Nabi. Nabi dapat perintah daripada Allah. Jadi anda dapat tahu pula cerita, tapi sikit, still sikit, iaitulah Yunus alaihi salam, dia telah marah kepada kaumnya dan kaumnya pun marah kepada dia, dan dia melarikan diri. Dan bila dia melarikan diri, dia berada dalam kegelapan. Allah Ta'ala kata Yunus marah, dan masa dia marah, kaum dia pun marah. Maksudnya dakwah dia tidak terima. Bila dia bercakap mengembalikan manusia kepada tauhid Allah yang esa, jangan sembah berhala, dia kena marah, kena maki amun. So bila dia kena marah, dia sabar pada peringkat mula. Tapi kalau dah 5-6 tahun katakan, dia pun manusia, dia bukan malaikat, dia pun marah juga. Tetapi marah Nabi Yunus, dia tak lepas pada kaumnya, dia tak lepas pada mad'u. Dia melarikan diri. Dan bila dia melarikan diri, Allah still tak sebut pasal ikan. Surah yang keempat ni anda masih dalam misteri. Tetapi Allah kata dalam kegelapan. Dalam kegelapan, gelap. Zulumat artinya kegelapan dalam kegelapan dalam kegelapan, sebab jamak mesti 3 ke atas. So Allah Ta'ala nak kata gelap yang amat sangat. Masa tu Yunus berdoa. Tapi still anda tak tahu menurut turutan mushaf di mana lokasi Yunus bertasbih. Tetapi surah ini beritahu tasbih beliau. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah kabulkan doanya. So besar ya zikir ini. Zikir ini besar ya kedudukannya, kerana kalau anda baca ketika anda ditimpa kegelapan, dalam kegelapan, fastajabna,
Allah beri jaminan. Allah beri jaminan. Allah akan keluarkan anda daripada kegelapan, dalam kegelapan, dalam kegelapan. Subhanallah. Sebab kegelapan Nabi Yunus dengan kegelapan anda mungkin tak sama. Tapi still anda tak tahu kegelapan kat mana ni. Anda ada kegelapan anda, Nabi Yunus ada kegelapan dia. Kegelapan Nabi Yunus, maka datanglah surah yang kelima. Surah inilah akan menjadi fokus kita, insya-Allah. Ceritanya panjang, 10 ayat. Rupanya pada waktu inilah anda tahu, rupanya Yunus alaihi salam dalam kegelapan perut ikan. Al-Hut, perut ikan. Dan dalam cerita surah As-Saffat ini, anda diberitahu sesuatu yang anda tak tahu lagi. Berdasarkan 4 surah tadi, iaitulah apa berlaku bila dia keluar daripada perut ikan. Tadi, surah tadi, Nabi Yunus, bila dia baca tasbih, Allah selamatkan dia. Tapi anda still tak tahu apa maksud Allah selamatkan Yunus. Maka surah As-Saffat beritahu in details. Apa makna Yunus kami selamatkan? Kami selamatkan dia terdampar di laut yang bagaimana? Kami selamatkan dia dengan cara bagaimana? Dan apa berlaku selepas kami selamatkannya? Details. Maka surah yang terakhir menyebut pasal Nabi Yunus adalah surah Al-Qalam. Menegaskan ibrah kisah ini adalah Rasulullah sabar. Fasbir li hukmi rabbik. Kesimpulannya tuan-tuan, saya paparkan perjalanan Nabi Yunus dalam 6 surah ini untuk anda meyakini indahnya susunan surah di dalam Al-Quran, meskipun pada menceritakan mengenai kisah seorang Nabi Yunus. Tersusun kan? Mula dengan nama, and then sedikit intro apa yang berlaku kepada beliau. Dan bila dah habis ceritanya dengan details dalam surah As-Saffat, maka Allah nak menegaskan pengajaran kepada penerima Al-Quran. Siapa? Rasulullah. Fasbir li hukmi rabbik. Jadi insya-Allah fokus kita adalah surah As-Saffat. Okey, boleh dapat gambaran 6 surah. Baik. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Hafiz Ibnu Katsir merakamkan satu hadis, iaitulah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Addas. Sebut ramai-ramai, Addas. Tahukah anda Nabi telah pergi ke Taif untuk berdakwah, dan Nabi tidak menjangka begitu radikalnya respon kaum Taif. Dan Allah takdirkan ketika Nabi dalam perjalanan pulang daripada Taif menuju kembali ke kampungnya Mekah, dalam Taif benci Nabi, di Mekah pun benci Nabi. Tengah-tengah jalan Nabi berada di dalam keadaan yang pedih, emosi dan sakit fizikal kerana dibaling batu sampai berdarah kaki Nabi. Tetapi hebatnya Allah mengatur, di mana apabila Nabi sedang bermunajat kepada Allah, tiba-tiba datang mereka yang mahu membantu Nabi yang sedang cedera. Antara yang menemui Nabi untuk bantu Nabi adalah seorang yang bernama Addas. Lalu Nabi sangat seronok bila ada orang mengambil berat tentang Nabi, ketika Taif dan Mekah tidak mengambil berat tentang Nabi. Lalu Nabi bersembang dengan Addas. Kamu daripada mana, Addas? Addas seorang Nasrani. Lalu Addas kata, saya dari Nainawa. Nainawa, nun ya, nun waw ya, Nainawa. Lalu Nabi kata, negeri orang soleh Yunus bin Matta. Nabi kata. So mana tak touching Addas? Negara orang soleh, dan orang soleh itu Yunus bin Matta. Nasrani mana tak kenal Yunus? Yonah. Dan bila Nabi sebut bin Matta, maknanya Nabi ni dia ada pengetahuan mendalam tentang Nabi ni. Addas masuk Islam. Dan cerita ini juga mengajar anda, Nabi tahu details. Nabi bin apa? Nabi tahu. Dia duduk dekat Nainawa. Lepas tu Nabi buktikan dia tahu.
Tetapi Nabi ni guru yang hebat. Bila dia mengajar anak murid dan para sahabat, walaupun dia tahu details, ini baru Nabi Yunus. Adakah anda menyangka Nabi tak tahu details Nabi-Nabi yang lain? Duduk kat mana, nama bin apa, ayah apa? Apatah lagi lepas Nabi bertemu dengan para rasul dalam peristiwa Isra'. Mesti ada peluang Nabi bertaaruf dengan mereka. Tetapi hebat Nabi bila mengajar para sahabat, bila dia membacakan Quran tentang kisah Nabi, kadang banyak cerita yang Nabi sendiri tidak tafsirkan. Kalau Nabi nak tafsirkan, Nabi akan sebut nama Nabi in details. Tetapi takut-takut sahabat tak fokus. Mana yang penting namanya Quran, mana yang kurang penting namanya berita dan perincian. Tetapi untuk menarik minat adas kepada Islam, maka Nabi diberikan pengetahuan oleh Allah. Menyebut Yunus saja tak boleh. Yunus bin Matta. Mana tak tersentuh tuan-tuan? Ada orang ada pengetahuan detail tentang para Nabi. Dan dikatakan bahawa Nainawa itu adalah negara yang di bawah Empire Assyrian. Assyrian iaitulah satu empire sebelum 700-800 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Dan ia punya center adalah di Iraq pada hari ini. So jauh jugalah perjalanan Nabi Yunus daripada Palestin menuju ke Iraq. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kata Ibnu Ashur rahimahullah, dia punya pandangan, dia punya kajian, Nabi Yunus ini kata beliau adalah Nabi yang diutuskan kepada negara Assyrian ini, diutuskan kepada Bani Israel yang menjadi hamba kepada Empire Assyrian. Dia macam Bani Israel dekat Mesir, menjadi hamba kepada Firaun. Dia seperti Bani Israel di Babel, menjadi hamba kepada Babylon. Jadi hamba belaka Yahudi ni. Maka Yunus diutuskan kepada Bani Israel yang berada di bawah jajahan Assyrian. Kata Ibnu Ashur, beliau berkata Nabi ini diutuskan lebih kurang pada kurun pada abad ke-8 SM sebelum Masihi, 800 sebelum Masihi. Wallahu a'lam. Itu kata Ibnu Ashur. Yang penting kita tengok 10 ayat tersebut, insya-Allah. Perlahan-lahan kita memahami dari satu ayat ke satu ayat. Ya, ada 10 ayat, kita pergi pada yang pertama. Setakat ni ada soalan? Tak ada? Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya kepada mereka yang ragu, Yunus adalah sebahagian daripada rasul-rasul kami. Ayat pertama bagi sesebuah cerita ataupun ayat pertama bagi sesuatu surah penting, kerana Allah menyebut tujuan cerita ini dipaparkan. Ayat pertama, mana-mana surah penting kerana ayat pertama akan menjelaskan tujuan surah itu diturunkan. Boleh tangkap? Boleh faham? Cerita Nabi Yunus ada 10 ayat. Dan sebentar lagi ada 9 lagi ayat. Tapi apa tujuan Allah ceritakan cerita Nabi Yunus? Allah nak kata proses beliau menjadi rasul. Bagaimana rasul kami didik, kami bentuk. Sebagaimana Adam, ada proses yang dilalui. Kami memilih orang yang terbaik. Kami bukan pilih orang baik yang sebarangan. Maka pengajaran pertama anda pelajari malam ini, ayat pertama dalam mana-mana cerita Nabi, yang panjang atau sederhana, adalah ayat yang penting kerana Allah membentangkan tujuan. Allah membentangkan tujuan. Dengan tujuan anda jadi terarah dan anda tidak sibuk dengan perkara-perkara yang offside, perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan tujuan. Dan Allah Ta'ala nak sebut cerita Nabi Yunus. Ini kata Al-Bikai, kalau anda mahu catat dalam tafsirnya Nazmud Durar. Kalau anda tengok surah As-Saffat ni, sebelum cerita Nabi Yunus, ada 5 Nabi diceritakan sebelum Nabi Yunus.
Pertama, kalau anda baca surah As-Saffat, ada cerita Nabi Nuh, ringkas sahaja. Yang kedua, ada cerita Nabi Ibrahim, panjang lebar. Yang ketiga, ada cerita Nabi Musa. Yang ketiga, yang keempat, cerita Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kelima, cerita Nabi Lut alaihi salam. Ada berapa Nabi? 5. Sebenarnya 6, sebab Harun pun disebut. Cerita Nabi Yunus dalam surah As-Saffat adalah cerita yang terakhir menutup tirai surah ini. Lalu soalannya adalah, dah ramai Nabi diceritakan, kenapa kena datang lagi cerita Nabi Yunus? Sekadar nilai tambah? Dalam Quran tiada benda nilai tambah. Dalam Quran semua penting. Anda tak boleh kata cerita dah 5 Nabi, ada yang ke-6 untuk nilai tambah, untuk lebih motivasi Nabi. Tak, dia bukan lebih motivasi Nabi, dia kritikal untuk Nabi. Dan kata Al-Biqai, ulama-ulama kita ni, dia kata apa? Semua Nabi-Nabi yang disebutkan sebelum Nabi Yunus dalam surah ini telah menjalankan tugas dengan sabar, walaupun kaum itu engkar. Semua Nabi-Nabi dalam surah As-Saffat, mereka tidak mengeluh. Walaupun bertahun-tahun mereka berdepan dengan kaum yang engkar, dan mereka berseorangan, bersendirian, kecuali Musa. Tetapi mereka tabah dan sabar. Apa perasaan anda sekiranya anda berada di tempat para sahabat di Mekah yang dimaki hamun oleh Abu Jahal? Dan ini bukan maki hamun kali pertama. Ini maki hamun yang sudah tahun yang ke-7, ke-8. Kita manusia, sahabat Rasulullah manusia. Mereka ada tak rasa nak marah balik? Bila musuh cela anda, takkan anda senyum saja? Janji Allah pasti tiba. Tak semua orang sekuat Rasulullah. Tak semua orang sekuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita orang-orang yang sangat sabar telah berlalu, tetapi perlu cerita yang sesuai dengan situasi para sahabat. Untuk Rasulullah alhamdulillah, tapi untuk para sahabat, Rasulullah boleh sabar insya-Allah. Walaupun musuh mengenakan perkataan yang paling Nabi tak pernah dengar perkataan tu, perkataan paling tercela, bahkan mereka mengenakan pukulan fizikal. Tetapi situasi para sahabat, kadang kan bila cerita Nabi-Nabi ini, anda sendiri akan anggap terlalu ideal. Dah dia orang Rasul, mereka mana pernah melakukan kesilapan, mereka memang akan sabar walaupun 10 tahun, 950 tahun Nabi Nuh. Kadang kita merasakan mereka ini terlalu hebat, sampai bila contoh tu terlalu hebat, anda rasa anda ni macam useless sangat. Kita macam, kita ni tak layak lah buat kita dakwah ni, sebab kita tak boleh nak tahan bila orang marah. Rasul-rasul dahulu memanglah kuat. Maka cerita Nabi Yunus sangat sesuai, kerana dia cerita mengenai seorang Rasul yang pernah berputus asa. Tetapi Lut, Ilyas, Musa, Harun, Ibrahim, Nuh, ini cerita yang perfect. Cerita yang tidak pernah berlaku. Kaum aku ni dah tak ada harapan, ya Allah. Izinkan aku meninggalkan mereka, wahai Allah. And then terus tinggalkan diorang. 5 Nabi sebelum surah Yunus tak ada masalah ni. Tetapi Nabi Allah Yunus alaihi salam sebentar lagi adalah, ya Allah, mereka sudah tiada harapan. Engkau sendiri memberitahu aku mereka akan diazab dalam tempoh lagi 3 hari. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan kata-kata Nabi, tetapi perkataan Ibnu Mas'ud. Kita nak rujuk siapa yang paling bagus dalam tafsir kalau bukan para sahabat? So Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Yunus telah diberitahu oleh Allah azab Allah dalam perjalanan lagi 3 hari. So dalam fikiran seorang Nabi, azab sudah dalam perjalanan, apa aku harap daripada dia orang? Lebih aku cari tempat lain. Betul tak? Lebih aku cari tempat lain.
tempat lain lebih mungkin memerlukan dakwah ini. Maka Yunus pergi kepada kaum yang lain kerana beliau beranggapan bila Allah beritahu kepadanya azab dalam perjalanan, kaumnya sudah tidak ada harapan. Dan dia merasakan, sesuailah saya pergi cari kaum yang lain. Jadi perasaan itu adalah perasaan segelintir para sahabat dan perasaan kita juga, iaitulah aku dah tak tahan ya Allah dengan madu'u macam ni punya degil. Sebab kita pun ada perasaan marah, kan? Bila orang marah. Jadi nampak tak betapa cantiknya surah ini yang penuh dengan cerita para nabi, berakhir dengan seorang rasul yang menunjukkan untuk para sahabat, ya Allah, rupanya ada seorang rasul yang juga pernah berputus asa macam kita, Masya Allah. Kan rasa sesuai cerita nabi tu dengan para sahabat. Tetapi bagi Rasulullah pula, bila dengar cerita Yunus alaihi salam, kata Al-Biqai, ia menunjukkan kedudukan Nabi lebih tinggi daripada Yunus alaihi salam. Sebab Nabi bersabar, Yunus tak sabar. Kan Nabi mendapat motivasi daripada cerita Yunus. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan faham, Alhamdulillah. Kemudian ayat yang seterusnya, yang kedua, ada soalan sekat ni? Idza abaqa ilal fulkil mashhun. Bila Yunus diberitahu Allah, wahai Yunus, kerana keengkaran kaummu kepada risalah yang kau sampaikan, dan mungkin Nabi Yunus telah berdakwah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, saya tak rasa 5-6 bulan. Saya meyakini Yunus alaihi salam adalah rasul yang bersabar. Tetapi dia manusia, ada masa dia dah tak tahan. Dia dah tak tahan. Tak ada seorang pun beriman. Buat apa lagi duduk di sini? Apatah lagi Allah kata azab dalam perjalanan Yunus. Tapi Allah tak kata tinggalkan mereka, betul tak? Allah kata azab dalam perjalanan. Tapi ada Allah kata tinggalkan mereka. No. Yunus memahami Allah dah bagi lesen. Yunus alaihi salam memahami green light telah diberikan. Kalau tidak ada green light pun, anda letakkan diri anda di tempat Yunus alaihi salam. Bila Allah kata azab dalam perjalanan, apa lagi anda harap pada kaum anda? Buat apa lagi duduk kat situ? Lari. Lari bukan kerana takut diazab, kerana seorang Nabi pasti dia yakin Allah akan selamatkan dia dengan cara yang tidak boleh dijelaskan dengan logik. Adalah cara Allah selamatkan Rasul bila azab tu turun. Tetapi lari di sini adalah lari untuk mencari potensi baru, mad'u baru di tempat lain. So boleh nampak Okey. Idza abaqa ilal fulkil mash'un. Yunus alaihi salam ingat peristiwanya, wahai Muhammad. Idh artinya ingat. Peristiwa ini ada kaitan dengan kerasulannya. Iaitulah ketika beliau abaqa. Abaqa di dalam bahasa Arab bermakna seseorang yang melarikan diri kerana tak tahan di bawah tuannya. Tuannya mungkin berkasa, tuannya mungkin dia dah tak tahan lalu dia meninggalkan tuannya. Tetapi bagi Nabi Allah Yunus alaihi salam, bila Allah sebut abaqa, bukan bermakna apa yang digambarkan dalam Hebrew Bible, Yunus marah kepada Tuhannya. Kenapa? Kenapa saya diutuskan kepada kaum yang macam ni punya degil? Kenapa saya? Marah pada Tuhan dan marah pada kaum. Itu gambaran daripada Hebrew Bible. Tetapi abaqa bermakna Yunus alaihi salam melarikan diri daripada tempat yang tidak sepatutnya dia tinggalkan kerana dia belum mendapat izin tuan tempat tu. Siapa? Allah. That's the point. Abaqa. Menuju ke mana? Menuju ke mana? Menuju ke dalam perahu atau kapal yang masyhun, penuh muatan. Bagasinya penuh. Ini menunjukkan apa? Perjalanan kapal ini sangat terbatas masanya. Siapa nak naik kena ada tiket. Dan setiapnya naik itu maknanya dia naik untuk musafir yang penting, lalu bagasi yang banyak dibawa. Dan
Yunus alaihi salam menaiki perahu yang penuh dengan orang dan penuh dengan muatan. Fikirkan sekejap. Bila kapal tu penuh muatan, tempat duduk ada kosong ke? Fixed seat, bukan free seat. Tetapi Nabi Yunus berjaya naik tak perahu ni? Berjayalah. Tapi kapal tu penuh dengan muatan, penuh dengan orang. Macam mana owner boleh benarkan? Owner, bila kapal dah penuh, saudara ada tiket ke? Tak ada tiket, tak boleh naik ni. Dah full seat, tak boleh naik. Tetapi ayat ini menunjukkan dia berjaya naik ke dalam kapal meskipun dia tak ada tiket. Kapal tu penuh dengan bagasi, penuh dengan orang, tempat duduk tak ada. Tapi dia dapat naik. Ini menunjukkan apa? Jangan baca laju-laju Quran ni. Baca slow-slow dan berfikir. Orang soleh ni, orang yang soleh ni, bila dia buat dakwah apa semua, dia takkan jangka kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri. Antara kebaikannya adalah, oh Yunus ke? Oh Yunus kita orang kenal, orang yang sangat baik, silakan naik. Tapi minta maaf lah, tempat duduk tak ada. Yunus dah tak kisah. Sebab dalam fikiran beliau, aku dah tak tahan. Aku dah tak tahan dengan kaum aku. Dan aku tak sanggup nak tunggu lagi 14 jam. Ferry seterusnya datang. Aku dah tak tahan nak tunggu lagi 7 jam. Aku dah tak tahan. Aku tak nak jumpa pun kaum itu. Jadi, dari satu sudut anda nampak, Nabi Yunus bila dalam fikiran beliau adalah aku mahu ke tempat lain, dia dah tak peduli walaupun tak ada tempat duduk. It's okay. Fokus. Orang fokus, bila dia ada benda dalam kepala dia, dia dah tak fikir dah. Traffic jam ke tak traffic jam ke, sebab dia ada benda dalam kepala dia. So bagi dia tak ada masalah, tempat duduk tak ada, dia tak ada masalah. Dan dari satu sudut anda nampak sifat tuan punya kapal membenarkan dia naik kerana dia mungkin soleh ataupun orang yang baik. Orang yang baik, nampak baik, nampak santun bahasanya. Mungkin dia berkata, minta izin, boleh tak saya naik? Saya tiada pilihan, saya terpaksa naik bahtera ini juga. Dalam surah Al-Anbiya, Allah gambarkan kemarahan Nabi Yunus alaihi salam. Sebagaimana saya katakan tadi, mughadiban di dalam bahasa Arab adalah saling marah memarahi. Bukan ghadiban. Ghadiban saya Yunus marah kepada kaum saya. Tetapi mughadiban artinya saya marah selepas kaum saya marah saya. Makna dua pihak saling marah memarahi. Jadi dia manusia. Yunus AS bukan malaikat. Lalu bila dia marah, dia meninggalkan kaumnya dan beri perhatian pada garis merah yang kedua. Fazanna allan naqdir alaih. Yunus ada zan. Yunus husnuzan. Yunus bersangka baik, Allah takkan sempitkan dadanya dengan kekal dengan kaum yang lama. Naqdira, ramai yang salah faham. Naqdira, ada yang memahami Yunus bersangka yang kami tidak akan menunjukkan kekuasaan kami. Dah, ini Nabi Yunus, dia yakin qada qadar Allah. Maka naqdira, qadara dalam Quran juga bermakna disempitkan. Disempitkan. Rezeki sempit pun Allah menggunakan faman qudira alaihi rizqahu. Allah sempitkan rezeki. Jadi ayat ni bermakna masa Yunus naik atas kapal tu, masa dia tinggalkan kaumnya, dia telah berijtihad. Ini penting, keyword penting supaya anda faham. Rasul maksum. Dia bukan Dia memahami bila azab lagi 3 hari, maka Rasul ini memilih untuk berijtihad. Ini kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia memilih untuk berijtihad. Maknanya bila dia memilih untuk meninggalkan kaumnya, dia bersangka yang Allah bersetuju dengan ijtihad tersebut. Tuan-tuan, ijtihad ni bukan benda salah. Betul. Kalau seorang Rasul berijtihad dan salah ijtihad tu, bukan bermakna dia berdosa.
Nabi berijtihad. Tawanan perang Badar, bebaskan. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi Allah tegur tak? Allah tegur. Maknanya apa? Nabi bila berijtihad, di sisi Allah ada ijtihad yang salah. Tetapi ijtihad yang salah bukan dosa. Maknanya bagi seorang Nabi, it's okay nak tinggalkan kaumnya kerana kaumnya sudah tiada potensi untuk dapat hidayah. Tak ada masalah. Nabi Yunus berijtihad. Tetapi bagi Allah Azza wa Jalla, ini salah. So dengan ini anda tidak ada tanggapan Nabi Yunus melakukan dosa. Boleh faham Sebab dia memilih untuk bersangka lan naqdir alaih. Allah takkan sempitkan dada saya dengan stay dengan depa. Bah kalau aku duduk dengan dia orang, aku rasa sempit dada. Dalam azab dalam perjalanan. Lan naqdir, lalu dia menyangka Allah bersetuju dengan ijtihad beliau. Ini maksud ayat ni. Boleh faham Tetapi apabila beliau menaiki kapal yang penuh muatan ini, tuan-tuan, kapal penuh muatan maknanya orang percaya kapal itu insya-Allah tiada masalah untuk tenggelam, cuaca pun okey macam Titanic. Tapi jangan sangka tiada apa-apa berlaku di depan. Kita tak pernah tahu mati itu bila. So ayat ni mengajar, walaupun cuaca nampak cerah, okey, kapal-kapal semua bersedia untuk bertolak, dan semua orang percaya, beri kepercayaan, mereka bawa bagasi banyak-banyak, tetapi jangan sangka mati tak menunggu di depan. Lalu apa yang berlaku? Tiba-tiba fasahama, fa maknanya tiba-tiba, dalam sejam 2 jam, tak jauh pun, perjalanan tu baru je mula. Tiba-tiba, tengok macam mana Allah datangkan ujian. Tiba-tiba datang sesuatu musibah, namanya ombak bertiup. Ombak bertiup pula dah. Ombak bergelora ganas, angin bertiup kencang. Fasahama, lalu sahama artinya perlu dilakukan undian. Kerana bila ombak tiba-tiba mengganas, memukul perahu atau kapal yang penuh dengan muatan, mungkin ada bahagian pecah, maka yang dibimbangi oleh owner kapal adalah bagasi terlalu banyak, bagasi sudah dibuang, tapi still kapal ini menghampiri karam. So bagasi dibuang saja tak boleh selesai masalah ni, maka perlu dibuang orangnya juga. Sebab kapal tu dalam perjalanan macam Titanic nak tenggelam. Harap-harapnya bila kita ringankan beban, kapal ini dapat maintain untuk kita patah balik ke pelabuhan. Ini satu kefahaman, iaitulah undian itu dibuat kerana kita tiada pilihan kecuali kena buang manusia juga. Selepas semua bagasi telah dibuang, tak logiklah buang manusia dulu baru buang bagasi kan. Bab nyawa lebih penting. Tetapi nampak gayanya bila dah buang bagasi tu, dia nak karam juga tu. Hasil pukulan ombak yang terlalu kuat. Lalu terpaksalah kita buang manusia. Ada satu lagi kefahaman dalam kitab tafsir, iaitulah bila tiba-tiba ombak ganas datang, dan semakin mengganas, mereka sudah mempercayai Tuhan sedang marah. Bila Tuhan sedang marah, ini pasti menunjukkan ada orang atas kapal melakukan dosa dan maksiat. Lalu kita perlu singkirkan orang tersebut dengan mengadakan undian. Tetapi bila undian dilakukan, katakan 10 orang ataupun semua sekali lah kan, maka nama yang naik adalah Yunus. Owner kapal tak boleh terima, dia bukan buat dosa, dia orang saleh. Kita tak boleh terima. Sahama artinya saling mengundi. Maknanya bukan 2 kali, bukan sekali, berkali-kali undian itu dibuat. Maknanya apa? Daripada 30 orang, 40 orang atas kapal ni, nama Yunus, dah lah dia masuk paling lambat atas kapal kita. Dah lah dia special untuk kita. Kenapa nama dia? Salah kot. Kira-kira adung dia rosak kot. Jadi kita kira balik, buat balik. So mungkin kertas ditulis nama ke, goncang masuk dalam mangkuk ke, goyang-goyang pilih cabutan bertuah ke, macam itulah lebih kurangnya. Dan bila keluar kali kedua, still Yunus.
Salah kot. SPR tak betul ni. Okey, buat sekali, kali ketiga. Bila kali ketiga, ini kata ulama lah, tadabbur kepada ayat ini kan, walaupun mereka menamakan atas nama riwayat. 3 kali undian, kali ketiga Yunus juga muncul. Maka tak payah owner kata, Yunus dia kata, memang Allah mahu saya faham. Ini adalah ketentuan Allah kepada saya yang tiada saya boleh memilihnya. Dan saya faham mengapa Allah melakukan sedemikian kepada saya faham. Macam Nabi Yaqub, bila adik-beradik Yusuf nak keluar juga main dengan Yusuf, ayah tak boleh nak halang. Selama ni korang tak main pun futsal dengan dia, kenapa hari ni bersungguh sangat korang semua bersepuluh nak main futsal dengan Yusuf? Tetapi ayah, tak apalah nak, pergilah main dengan saudara-saudaramu. Dalam hati Yaqub dah faham, mimpi Yusuf akan berlaku mungkin dengan Yusuf berpisah daripadanya. Yaqub memahami janji Allah akan berlaku. Yunus memahami janji Allah sedang berlaku kepada beliau. Sebab ni bukan kebetulan ni kalau sampai 3 kali. Dan owner kapal pun mungkin ya tiada pilihan. Lalu bila undian dibuat, fakana minal mudhadhin, maka Yunus tergolong daripada golongan yang tergelincir, dijatuhkan ke bawah. Bayangkan sekejap ya, cerita filem apa anda pernah tengok? Moby Dick apa? Seseorang yang dihumban ke dalam lautan. Saya merasakan mereka sangat, yang nak humban ni bergetar tangan ni, tak sanggup. Sebab anda bukan humban, yang sambut kat bawah tu perahu lain. Anda sumbang, anda humban walaupun ke dalam laut, tetapi ombak ganas boleh mati. Anda seperti menghantarnya kepada kematian. Lalu cuba letakkan diri anda di tempat Nabi Yunus. Takut mati ke tidak? Kenapa nak takut mati? Kalau dah ajal kat situ. Tapi kalau anda letakkan diri anda di tempat Yunus, dalam fikiran anda adalah mati kejap lagi, betul tak? Mati ya? Tak apalah, ya Allah aku redha. Dan mungkin dia bertaubat pada waktu ini, Allah ampunkan aku, ya Allah aku faham aku dah buat silap, ya Allah 3 kali undian ni memihak pada aku, baling dah 2 cik kena aku je. Sebelum tu saya lupa nak kata, dalam tafsir At-Tarifi dia kata undian ini harus diadakan. Hukum, dia bahas hukum. Apa hukum buat undian? Ia adalah harus apabila setiap individu yang mengundi berhak, ada hak yang sama, dan seseorang tak boleh klaim yang dia lebih daripada orang lain. Bila semua orang berkongsi hak yang sama, dan hak dalam ayat ini adalah hak untuk hidup, semua orang berhak untuk hidup, maka bila tiada pilihan, undian dilakukan. Kerana inilah yang berlaku kepada kes Maryam alaihissalam. Semua orang berhak untuk menjaga Maryam kerana Imran sudah wafat. Semua Yahudi Ahlul Kitab mengatakan kami semua layak memelihara Maryam. Nabi Zakaria pun kata saya pun layak memelihara Maryam. Bahkan di sudut nasab keturunan saya lebih rapat dengan Maryam. Tetapi Zakaria faham keadilan mesti ditegakkan dengan cara undian. Dan bila dia baling pena, semua orang baling pena, undian adalah bentuk baling pena. Pena mana jatuh ke bawah, minta maaf tak dijaga Maryam. Pena mana terapung kekal, dia jaga Maryam. Maka At-Tarifi rahimahullah, hafizahullah, mengatakan daripada kes Yunus dan kes Maryam alaihissalam menunjukkan undian berhak dilakukan, harus dilakukan apabila semua orang berhak kepada satu perkara yang sama. Dan Nabi pun buat undian, tak nak bawa isteri ke medan perang. Nabi buat undian, nanti kecil hati. Nabi buat undian. Okay, siapa nak follow hamba ni, nak pergi pergi ni. Buat undian, Nabi buat undian. Itu dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir. So, sebab tu cantik dalam surah As-Saffat juga ada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nak dihumban ke dalam api, yang ni nak dihumban ke dalam air. Dalam fikiran dua-dua mati lah, mati tak ada apa dah. Alhamdulillah, husnul khatimah insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tak pernah tahu macam mana Allah akan selamatkan anda, wahai Rasul, wahai para pendakwah. Anda sangka mati, Allah ada cara untuk anda belum mati pada masanya. Okey.
Cantik ya. Cerita pertama dalam surah As-Saffat, cerita Nabi Nuh. Cerita seseorang yang mati tenggelam. Itu cerita pertama. Cerita terakhir dalam surah ni adalah cerita tentang seseorang yang logically mati tenggelam, tapi tak mati, tuan-tuan. Okey, apa yang berlaku? Semua dah berdebar dah. Berdebar apa? Dah tahu dah cerita ni. Tapi adab dengan Quran, jangan sangka anda akan temui kesudahan yang sama. Kronologi adalah kronologi, tapi tadabbur adalah perkara yang berbeza. Falatakamahu hut wa huwa mulim. Fa, kalau anda perasan kan, daripada awal tadi fa. Fa ni dia bukan falamma. Fa ni dia bukan wa. Untuk memudahkan faham, fa ni maknanya pergerakan itu sangat pantas. Iaitulah, sebaik sahaja kapal tu bergerak, tiba-tiba fa al-fawriyah, tiba-tiba ombak datang. Dan bila ombak datang, fa, tiba-tiba undian dilakukan. Dan bila undian dilakukan, tiba-tiba Yunus yang terpilih kali ketiga. Dan bila Yunus terpilih tiba-tiba kali ketiga, dia dihumbankan. Dan bila dia dihumbankan, tiba-tiba ada makhluk dah ready nak sambut. Lepas tu saya fikir balik, kenapa sampai 3 kali mereka buat? Mungkin nak tunggu ikan tu sampai. Allah punya setting ni, dia punya setup ni sangat miracle. Seolah-olah ikan itu semasa undian dilakukan, dia dalam perjalanan. Dan sekarang tepat sekali bila Yunus nak dihumban, sedangkan sebelum ini yang duduk atas kapal tak nampak apa-apa pun, ikan paus, tak nampak apa-apa, just lautan bergelora, tak nampak ikan. Tiba-tiba bila nak dijatuhkan, Yunus alaihi salam tidak pun sempat terkena air. Ada benda, apa dia tu? Superman? Avengers? Captain America? No. Allah kata al-hut, adalah seekor ikan tu. Ada al kat situ menunjukkan tempat ni anda tak nampak ikan, tiba-tiba muncul ikan. Besar. Al-hut. Iltaqama bukan baham. Kalau baham habis Nabi Yunus. Gigi tajam. Itu akala. Tetapi iltaqama, telan. Siapa beri arahan kepada ikan ini untuk datang daripada jauh menghampiri kapal? Dan siapa beri arahan, Yunus masuk ke dalam mulutmu, jangan dikunyah? Anda pernah ada pengalaman memberi arahan pada ikan? Apatah lagi ikan paus. Bahasa anda boleh difahami oleh ikan, bahasa ikan boleh anda faham. Maka siapa beri arahan kepada ikan ini? Kadang-kadang mungkin berlaku masalah teknikal kan, ikan nak sambut tapi terkena, tak kena kan, terjatuh juga. Tapi tepat, dia punya tangkapan dia tu tepat. Dan saya nak tanya anda, agak-agaknya peristiwa Yunus jatuh ke laut dan disambut oleh ikan dengan mulut terbuka, sap, dan ikan tu masuk semula ke dalam lautan, agak-agaknya yang duduk atas kapal nampak ke tidak? Ini penting. Sebab sebelum surah As-Saffat ada surah Yasin. Tapi tak apa, saya nak tanya anda, agak-agaknya ada tak orang tengok dari atas kapal? Seseorang yang kita rasa memang Tuhan pilih dia, buat macam mana? Memang Tuhan pilih dia lah untuk mati. Tapi sekarang memang confirm Tuhan pilih dia, kerana dia tak jatuh ke dalam lautan. Depan mata kita ada benda datang, ambil dia, masuk balik dalam laut. Mati tak mati wallahu alam. Logically mati, logically kena makan, logically kena baham jadi daging, kunyah, habis. Agak-agaknya peristiwa ni viral ke tidak? Sesama atas kapal, kau nampak tak apa berlaku tadi? Kau nampak tak apa berlaku tadi?
Quran memerlukan anda fikir jauh sekejap. Fikirkan sekejap. Benda ni ada kaitan dengan keimanan kaum Yunus. Sebentar lagi. Tetapi sebentar kita bergerak perlahan-lahan kepada wa huwa mulim. Kata Allah, semasa dia dibaham oleh ikan tadi, perkataan baham tidak tepat kerana baham maknanya kunyah, kisar, kasar. Kita nak kata apa? Telan je lah. Telan masuk terus ke dalam laut. Tuan-tuan, bila sampai ke sini, anda makan kejap lagi, boleh tak beri arahan? Jangan makan, pastikan dia keluar balik dah keadaan sempurna. Keluar balik benda aku makan sempurna, mana ada kecuali muntah. Anda boleh bagi arahan tak pada perut? Jangan kunyah sangat. Anda tak boleh bagi arahan. Anda akan lebih hargai ayat ni kalau anda kaji bagaimana sistem penghadaman manusia. Anda akan lebih hargai. Bukan kita beri arahan untuk hadam. Nuh yang bagi arahan untuk hadam. Dan sekarang dia bagi arahan jangan hadam. Jangan hadam. Bagi dia mendarat dalam perut engkau. Wahuwa mulim. Mulim maknanya tercela mengikut terjemahan, ditempelak. Tetapi kita kena faham, yang dicela bukan Yunus, yang dicela ijtihad dia tadi. Tak salah tuan-tuan tengah bercakap dengan Abu Jahal. Abu Jahal bagi anda 15 minit. Tetapi dalam masa 15 minit ni lah sahabat anda datang nak tanya soalan. Dia dah Muslim, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Maka wajar tak Nabi berijtihad untuk biar dulu Abdullah sebab 15 minit saja. Okey, salah tak Nabi bila Nabi nak bercakap dengan Abu Jahal saja dan Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum? Salah tak Nabi? Nabi tak salah. Sebab Nabi ada masa yang sangat terbatas untuk bercakap dengan Abu Jahal. Tetapi ijtihad Nabi ini mulim di sisi Allah. Ini dipanggil itab. Ini dipanggil itab. Dia ada beza dengan iqab. Iqab ni adalah keluar daripada kelas ni. Aku tak nak tengok dah muka kau. Azab turun. Itu iqab. Tapi itab, Fatih dia pukul kakak dia. Anak saya 3 tahun, pukul kakak dia 6 tahun. Itab adalah saya bawa dia masuk dalam bilik, saya letak dalam bilik gelap 2-3 minit. Ayah mana sanggup buat? Dia menangis dalam bilik tu. Tetapi saya buat atas dasar kasih sayang. Saya tak sanggup buat macam tu lagi pada kakak dia. Dia pukul kawan dia mungkin kan di playground. So saya itab dia. Seorang ayah bila dia itab, dia bukan iqab. Itab maknanya ini bukan cara yang baik ya Rasulullah. Ini bukan ijtihad yang baik wahai Yunus. Ini bukan rasul aku. Rasul aku tak buat begini. Jadi Allah bimbing. Itab adalah teguran atas dasar kasih sayang. So anda boleh faham sekarang itab dan iqab. Okey. Ada soalan saya kat ni? Tak ada? Okey. Falatakamahu al-hut wa huwa mulim. Maka Yunus pada waktu dia dimasukkan ke dalam perut, dia memang faham dia mulim. Allah sedang menegurnya, ada kesalahan yang beliau buat. So pengajaran di sini, bila Allah datangkan musibah kepada anda, bermakna Allah nak ampunkan dosa anda yang anda tak sedar. Ada maksiat telah dilakukan, ada perkataan kesat telah dikeluarkan kepada seseorang, ada seseorang telah terluka hati dengan anda, tapi anda tak sedar, sedangkan dia dosa di sisi Allah. Maka Allah datangkan musibah supaya anda istighfar. So Yunus mengajar anda, bila berlaku musibah, jangan salahkan undian jangan salahkan pemilik kapal, jangan salahkan ikan, dan jangan salahkan Allah, salahkan diri anda. Ada benda salah aku buat hari ni. Mulim. Nampak Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus semasa dia dihumban ke dalam air, dia tidak kekal bertasbih, pasti dia akan dikunyah oleh ikan. Makna tasbih apa dia? Tasbih adalah sabaha. Sabaha artinya menjauhkan Allah daripada sebarang kekurangan yang tidak sepatutnya disandarkan. Okey, seseorang yang berdakwah 10 tahun kepada kaum Nineveh, katakan tadilah Nainawa tadi, tiba-tiba 10 tahun bercakap, tak ada seorang pun beriman. Agaknya apa sangka buruk yang boleh ada dalam fikiran anda?
Antara sangka buruk yang boleh datang kepada fikiran anda adalah Allah memang tak bagi hidayah pada dia orang. Tak ada guna aku duduk sini. Sebenarnya itu bukan satu sangka yang baik kepada Allah. Jadi tasbih adalah jauhkan Allah daripada sifat murka. Sebab tadi 3 hari azab dalam perjalanan, dalam fikiran anda adalah Allah sudah murka kepada mereka. Tetapi jangan fikir begitu. Tasbih maknanya apa? Pasti ada hikmah. Allah kata azab itu akan datang. Anda jangan kata memang Allah bukan jenis mudah bagi hidayah. Sebab perkataan itu adalah perkataan tidak selayak yang disembahkan kepada Allah. Kerana seolah-olah Allah Ta'ala itu bersifat emosional. Kerana bila kaum tak dengar dakwah 10 tahun, maka Allah pun menjadi emosional. Allah ada sebab timpakan azab. Jadi tuan-tuan sekalian, tasbih maknanya Nabi Yunus musabbihin, ya, menunjukkan sebelum dia dihumban ke dalam air, dia adalah seseorang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya sudah buktikan pada anda, dia bersangka baik Allah tak akan kekalkan dia di negara tersebut. Tetapi sebenarnya sangka baik itu telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sangka baik juga adalah bila anda nak dihumban ke dalam laut, maknanya anda akan mati dibunuh. Anda tak akan sangka buruk yang Allah tak terima taubat anda. Anda tasbih maknanya Allah pasti terima taubat saya. Maha suci Allah daripada murka yang tidak ada sebab. Maka Allah pasti terima taubat saya. So tasbih adalah sifat Nabi Yunus sebelum dihumban ke dalam air laut. Dia memang begitu sifat dia. Dan satu lagi tafsiran kepada musabbihin adalah, saya nak anda letakkan diri anda di tempat Nabi Yunus. Dia berada di dasar lautan sekarang. Kalau anda tidak pernah menyelam, susah nak tadabbur ayat ni. Ataupun anda tak pernah tengok National Geographic ke ataupun Earth BBC ke tentang kehidupan dalam laut. Anda tahu tak ikan-ikan tu tengah bertasbih? Yunus tak nampak, dia dalam kegelapan. Tetapi agaknya dia boleh dengar tak? Dia tak nampak, tapi dia boleh dengar tak? Bunyi kehidupan dalam laut. Maka minal musabbihin ini juga merujuk kepada makhluk di dalam laut. Yunus mendengar mereka bertasbih, memuji Allah, menjauhkan Allah daripada kekurangan. Pernah jumpa tak penyelam yang menyelam berjam-jam tanpa oksigen? Inilah dia, Yunus alaihi salam. Macam mana dia boleh duduk di dasar lautan? Kerana Allah jadikan ikan itu sebagai wasilah dia untuk selamat dan survive. Soalan, apakah tasbih Nabi Yunus? Jadi orang yang baca Quran daripada awal, dia akan tahulah surah sebelum surah As-Saffat adalah surah Al-Anbiya kan? Dalam cerita Nabi Yunus tadi, tasbihnya adalah, follow saya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuba hafal ya. Dan bila anda menghadapi kesusahan, kesulitan, baca paling kurang 10 kali lah, kalau boleh lah. Dan fahami ayat ni elok-elok. La ilaha illa anta, tiada tempat pergantungan kecuali kamu wahai Allah. Kita baca ayat ni dalam keadaan bilik berhawa dingin, kita tak rasa apa. Tapi cuba letak diri anda di tempat Nabi Yunus. Dia bukan duduk di bilik khas dalam ikan. Dia terperangkap, tuan-tuan, ada oksigen ke? Dalam cahaya tak ada. Susah nak bernafas. Dan saya nak tanya anda, dia duduk di tempat yang berlendir ke tak berlendir? Macam mana kulit ni nak menyesuaikan diri dengan kepanasan haba dalam mamalia ni? Macam mana nak survive? Dan kalau dia minta tolong, siapa dengar? Ikan tu bawah laut. Dan kalau orang kat atas tu dengar sekalipun, dia boleh tahu ikan mana yang ada Nabi Yunus. Kalau dia minta tolong, siapa dengar? Ayat ni mengajar, ketika tak ada orang dengar, Allah dengar. Kau nak menyuruh kat mana? Surah As-Saffat mula dengan malaikat yang paling hampir dengan Allah. As-Saffati Saffat, surah As-Saffat.
Tapi surah As-Saffat berakhir dengan kisah seseorang yang berada paling jauh daripada pandangan mata manusia. Tetapi malaikatkah atau Yunus di dasar lautan semuanya dekat bagi aku. Seolah-olah inilah rakaman kotak hitam. Suara Yunus digemakan. Subhanallah tuan-tuan. La ilaha, tiada tempat aku bergantung waktu ini. Logically, scientifically aku boleh mati bila-bila masa. Logically, scientifically aku boleh mati dalam beberapa minit sahaja lagi. Tetapi dalam hal ini aku hanya mengadu kepada Allah. La ilaha, tiada tempat bergantungan kecuali pada Allah. Subhanak, Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Yang kurang adalah aku. Yang mudah marah adalah aku. Yang zalim kepada kaum adalah aku. Mengaku kelemahan diri sendiri. Lalu hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacakan doa ini, Allah akan hilangkan segala kesusahannya. Cuma ulama tambah 10 kali, 20 kali. Jadi jangan underestimate doa ni. Anda tak dapat banyak malam ni pun tak apa, tapi dapat benda ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila ditimpa musibah baca. Ya, baca. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Anbiya, bila Nabi Yunus baca, Allah mustajabkan permintaannya. Wa kadzalika, dan tengok berita gembira. Benarlah Nabi bersabda tadi, bahawasanya doa ni bukan doa hanya untuk Nabi Yunus. Doa ni untuk anda, kata Nabi. Dan dalilnya adalah Allah kata sendiri, kalau ini menyelamatkan Yunus, dengan doa ini kami akan selamatkan orang-orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan huruf nun sekejap dalam mushaf. Nun tu dikeluarkan daripada nun jaya kan? Nun tu dikeluarkan kan, betul tak? Kerana nun ini adalah ikan. Sekarang Yunus akan dikeluarkan daripada ikan. Faham tak? So tulisan dalam mushaf ni bukan saya saja. Tulisan dalam mushaf ni pun ada tujuan. Bagi menggambarkan Allah selamatkan Nabi Yunus, akhirnya dia keluar daripada An-Nun. Lepas tu surah terakhir pasal Nabi Yunus adalah surah yang bermula dengan Nun wal qalami wama yasturun. Subhanallah. Okey. La labitha fi batnihi 10.45 saya akan habis insya-Allah. Sebab saya mula 9 suku, minta maaf lambat. Sejam setengah saya perlukan. Jadi la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Yunus alaihi salam, kalau dia tidak bertasbih, apakah berlaku pada dia? So ramai yang memahami ayat ini bermakna kalau dia tidak bertasbih, dia tak akan keluar daripada ikan tu. Dan dia akan hidup dalam perut ikan tersebut sampai hari di mana dibangkitkan manusia daripada lubang kubur. Ini adalah kefahaman yang kurang tepat menurut Fadl Hasan Abbas rahimahullah. Beliau berpandangan, dan inilah pandangan saya dan tidak sedikit ulama berpandangan, lalabitha di sini bukan hidup. Lalabitha di sini kalau dia tidak bertasbih, dia akan mati dan jasadnya kekal dalam ikan tersebut sampai hari sangkakala kedua. Logiklah. Kan? Logiklah. Sebab setengah orang memahami ayat ini menunjukkan ikan ni masih hidup. Tak. Ikan tu dah tak ada dah kot. Tak logik lah kan. Ayat ini bermakna kalau Yunus tidak bertasbih, jasadnya akan labitha. Jasad tak ada roh. Akan kekal dalam ikan itu sampai hari, maknanya jadi kubur dia lah. Jadi kubur dia. Yaumi yub'atsun maknanya hari sangkakala kedua. Bukan hari kiamat ni. Hari anda bangun balik daripada kubur anda. Maknanya Yunus akan bangun daripada perut ikan ini. Subhanallah. Tetapi kerana dia bertasbih, subhanallah. Sikit lagi yang ketujuh. Lalu kami, anda perasan sekarang tiba-tiba ada kami. Perasan tak? Dan sekejap lagi ada kami. Sedangkan sebelum ni tak ada kami pun. Bila ada kami, menunjukkan belas kasihan Allah. Kami memberikan kepadanya pemberian. Bila Allah guna kami, maknanya pemberian. Itu salah satu tafsiran lah. Wa anzalna minal mu'sirat. Kami berikan pemberian namanya hujan. Dan sekarang antara pemberian besar kami kepada Yunus adalah kami nabada. Kami campakkannya ke arak. Arak ni adalah arak juga membentuk aurat, iaitulah kosong. Orang telanjang maknanya orang tidak menutup aurat.
tidak ada seurat benang, maknanya padang yang dicampakkan Yunus adalah padang pasir tepian pantai yang kosong daripada tumbuh-tumbuhan dan kosong daripada makanan dan kosong daripada manusia. Dan dia dicampakkan dalam keadaan sakim. Sakim kat sini sakit. Sakit apa tuan-tuan? Faham-faham sendirilah, sebab tak ada anda yang ada pengalaman masuk dalam perut ikan. Tetapi sedar tak sedar, ayat-ayat sebegini menarik minat saintis untuk mengkaji struktur whale, struktur ikan paus. Apa benda dalam tubuh diorang yang memberikan mudarat kepada tubuh manusia bila terkena. Kita tak rasa apa yang Nabi Yunus rasa, tapi kita boleh faham-faham sendiri. Dia terperangkap dalam tu. Saya tak rasa sebagaimana kata Fadal Hasan Abbas 1 minggu, 2 minggu, tapi mungkin 2-3 hari, atau peristiwa dia berada tenggelam, tak boleh nak bernafas, sesak nafas. Ini kata Quran makzum. Makzum maknanya dia tertahan, dia pun sesak nafas. Mungkin 2-3 jam, 5-6 jam mungkin. Dia berlaku dengan sangat pantas kerana fa tadi tu. So padang itu tak ada sebarang tumbuhan. Logically ini bukan berita gembira. Tadi kat dalam perut tu dah boleh mati dah. Harapnya bila muntah boleh hidup. Tapi hidup di tempat tak ada makanan. Sekarang terdedah dengan cahaya matahari. Anda dah terkena asid sana sini dah tadi. Tubuh anda dah sakit kerana anda terlalu panas, duduk dalam haba panas dalam perut ikan tadi. Anda sangat sakit pada waktu ini. Tiba-tiba Allah tumbuhkan satu pohon. Tak payah banyak pohon, satu pohon. Tiba-tiba Allah, tuan-tuan, pokok labu ni memerlukan 5-6 bulan. Tetapi dengan kuasa Allah sebagaimana dia buat pada Maryam alaihissalam. Maryam, ingat Maryam? Dia bersandar nak lahirkan anak. Dia dah lahirkan anak. Dia telah melahirkan anak bila dengan bersandar pada pohon tamar yang tidak berbuah. Pohon tamar mati. Tiba-tiba dengan kekuasaan Allah, tamar itu terhasil. Tak payah tunggu 5-6 bulan. So pohon ini tiba-tiba muncul. Tadi padang tadi Allah kata arak, tak ada sebarang pohon. Sekarang anda lihat terus muncul pohon. Dan yaqtin ini kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah pokok labu. Dalam bahasa anda lah, saya tak pasti maksudnya seperti pokok labu anda ke atau memang pokok labu. So Quran ni kadang-kadang dia bukan setakat cerita, dia ada i'jaz ilmi, mukjizat sains. Ada makanan yang memberikan kesihatan, seperti merawat sakit kulit, merawat sakit paru-paru. Anda duduk lama kat dalam tu, mana tak sesak nafas. Lagi macam-macam benda berlaku pada anda dalam tubuh. Antara cara untuk rawatnya adalah makan buah labu. Subhanallah. Ini antara yang disebutkan makna yaqtinnya, wallahu a'lam. Yang pasti pokok labu adalah sejenis pokok yang daunnya lebar. Bila daun lebar, Nabi Yunus yang Allahu Akbar berada dalam keadaannya pedih kulitnya, pakaian pun dah tak nampak macam pakaian kerana semuanya basah. Dia perlu menutup tubuhnya dengan daun-daun tebal daripada pohon labu ini. Lalu teringatlah kita pula peristiwa Adam dan Hawa yang tertanggal pakaiannya di syurga kerana menjamah buah daripada pohon yang terlarang. Lalu mereka menutup tubuh mereka daripada daun-daun syurga. Subhanallah. Inilah dia. Tapi orang buat Halloween, dia ambil labu, dia buat muka setan. Tak tahulah, itu memang kafir punya perangai lah. Tetapi wallahu alam tuan-tuan, ini dikatakan oleh saya baca terjemahan je tafsir Ibnu Kathir. Mereka kata terjemahan terkata Ibnu Kathir menakalkan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan ia adalah pohon labu. Subhanallah. So kesimpulan pengajaran hari ini selepas subhanaka la ilaha illa anta tadi adalah seminggu sekali cari buah labu. Untuk kesihatan anda, jangan gelak. I'm serious. Tapi gelaklah juga kan. Sikit lagi, ada lagi 7 minit. Wa arsalna kami wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Dan kenapa dan tadi fa
Dia kena rehat 2-3 hari, pulihkan balik stamina dia. Dia mana boleh bercepat bergegas pergi. Takes your time, Yunus, takes your time. Rehat dulu. Tak ada orang kat sini insya-Allah. And then digunakan, maknanya selepas beberapa lama, mungkin 2-3 hari selepas mendapat rehat yang secukupnya, kami mengutuskan beliau kepada satu kaum yang jumlah mereka 100,000 atau lebih. Anda rasa bila baca ayat ni ada soalan tak dalam fikiran anda? UAE ARK ke tidak? Engineers. Jadi suka angka. Tahu tak adik-adik, Allah tak pernah sebut angka kaum dalam Quran. Berapa jumlah kaum Firaun, berapa jumlah kaum Ad, berapa jumlah kaum Samud, kaum semua Allah sebut angka, iaitu 10 orang gangster, 9 orang gangster dalam surah An-Naml. Allah sebut 9 angka pengganas tersebut. Allah tak pernah sebut angka kerana tak penting maklumat itu, tapi yang ni Allah sebut angka jumlah kaum yang Nabi Yunus diutuskan. Soalannya, kenapa? Anda kena percaya satu perkara, apa yang Allah sebut penting. Yang Allah tak sebut tak penting. Yang Allah sebut ada tujuan. Yang Allah tak sebut tak ada tujuan. Allah diamkan sesuatu ada tujuan. Allah tunjukkan, Allah zahirkan ada tujuan. 100,000 ni ramai ke tidak? Ramai. Dan kaum yang sama ke kaum yang berbeza? Kaum yang sama ke kaum yang berbeza? Tak capai objektif kalau kaum yang berbeza. Kalau kaum yang berbeza, maknanya tertunailah kemahuan Nabi Yunus. Betul tak? Dalam ijtihad beliau tadi kan? Jadi jumhur ulama kata kaum yang sama. Sebab itab adalah teguran, patah balik. Sebab tu cantik Nabi ditakdirkan bertemu dengan Adas, dan Nabi berinteraksi dengannya dengan cerita Nabi Yunus. Sebab apa? Nabi daripada Taif patah balik Mekah, ya Rasulullah. Jangan tinggalkan mereka. Ada lagi yang akan beriman. Kau tak tahu, aku tahu. Tapi aku nak kau sebagai asbab. Jangan tinggalkan Taif. Maaf, jangan tinggalkan Mekah. Sama juga. Balik ke Nainawa. Okey. 100,000 ini, 100,000 apa? Ayat selepasnya beriman. Allah sebut jumlah yang beriman adalah 100,000. Sikit ke? Banyak. Banyak, tuan-tuan. Pernah tengok stadium? Kalau biasa tengok bola sepak, kita tahu kapasiti stadium tu berapa? 100,000, 80,000. Allah Ta'ala nak gambarkan apa jadi sepanjang beberapa jam atau beberapa hari sepanjang kau tinggalkan mereka. Azab akan datang dalam 3 hari kan? Yunus berada dalam ikan nun dalam beberapa jam ataupun tidak sampai 3 hari. Dan masih ingat saya tanya tadi, orang nampak ke tidak Yunus di baham ikan? Agaknya mereka update Facebook ke tidak? Mereka beritahu dekat WhatsApp group. Benda ni viral. Benda ni viral. Kau tahu tak? Yunus hilang. Tak berani nak kata mati, tapi hilang. Dan sekarang dia hidup balik. Sebelum dia sampai kepada kaumnya, cerita dia sendiri dah viral ke belum? Kepada kaumnya sendiri. Kaumnya ini sudah pasti dekat dengan laut ni. Sebab tu Nabi Yunus bergegas pergi cari perahu yang paling dekat. Ini menunjukkan Nainawa ini berhampiran dengan laut. So orang-orang yang mengendalikan perahu Nabi Yunus naik tadi, dia tak sebut kepada kaum-kaum ni. Berita tu viral. Orang mula, yang kau cerita orang hilang tu, orang tu yang bagi tahu kami azab akan datang lagi 3 hari. Dan sekarang kau kata dia tak mati. Ada benda datang. Fuyoh. So kaum Nabi Yunus, sebab tu perkataan au yazidun, kalau saya boleh tanya anda, adakah ini menunjukkan Allah sendiri tak pasti berapa angka yang beriman? Ma'adallah, subhanallah. Mana boleh anda kata yang beriman adalah 100,000 orang atau lebih kot?
Ini seolah-olah menunjukkan ayat Quran sendiri tak pasti berapa orang beriman. Sepatutnya biarlah tepat. Dah. Tasbih, tadi kan tasbih. Jangan kata Allah tak tepat. Allah tahulah berapa jumlah yang beriman. Mesti ada sebab dia kata atau lebih. Bagi saya cukup dah 100,000, betul tak? Dah capai tujuan, tapi kenapa atau lebih? Ini menunjukkan bermula daripada seorang owner perahu tersebar kepada seluruh penghuni perahu. Daripada penghuni perahu, sebab tu saya kata tadi ada kaitan dengan surah Yasin. Ya, Puan Nura ada soalan? Yang nak tanya soalan tadi. Surah Yasin, itu isteri saya. Surah Yasin ada cerita seorang lelaki yang beriman. Bila semua kaum Yasin tak beriman, dan dia cuba nak beritahu kepada kaumnya tolong beriman. And then datang surah As-Saffat yang seolah-olah nak menggambarkan orang yang mengundi melihat depan mata, mereka viralkan kepada mereka yang berada di atas perahu, dan mereka di atas perahu mula mengatakan Masya Allah kami kenal Yunus, dan mereka yang ada di atas perahu itu boleh jadi kaum Nabi Yunus. So mereka mula jadi pendakwah, so called, quote and quote, memberitahu tentang orang yang memberitahu kita azab dalam perjalanan 3 hari yang kita buat relax je, buat tak tahu je, yang menyebabkan kaum terdahulu musnah. Anda tahu kenapa? Nabi kata azab dalam perjalanan mereka relax, goyang kaki, main judi. Lepas tu mereka musnah. Tapi sekarang, sebelum dia datang hari ketiga tu, kaum ini sudah mula memberikan perhatian. Boleh jadi Yunus memang hilang, tidak mati. Dan apa yang dia kata adalah benar. Maka mari kita berdoa kepada Tuhannya supaya Allah mengelakkan kita daripada azab ini. Maka Yunus tak ada, mereka bertaubat. Nampak? Yang ni kata Ibnu Mas'ud, mereka bertaubat sebelum azab datang. Lalu kata surah apa tadi? Surah Yunus, kami angkat azab tersebut. Yunus tak muncul pun lagi, mereka dah bertaubat kerana ceritanya diselamatkan oleh ikan tadi viral. Faham sekarang? Dan sekarang bila dia muncul, petah lagi. Selebriti bukan? Maksud saya orang yang memang diperkatakan kehebatannya. Lepas tu Allah gambarkan au yazidun, daripada seorang dia merebak. Bahasa Arab sangat halus bagi menggambarkan viral. Dengan hanya berkata daripada 100,000 dia merebak. Sampai semua orang berkata benarlah apa yang Yunus kata. Sebab orang ini adalah orang yang disyaki telah hilang, sekarang tiba-tiba muncul. Mana tak terkejut? Dan saya nak tanya anda, agaknya apa yang orang nak dengar daripada Nabi Yunus alaihi salam bila dia muncul? Agaknya 100,000 ni nak dengar apa daripada mulut Nabi Yunus alaihi salam? Pengalaman dalam perut ikan. Betul tak? Lalu mereka bertambah iman. Lalu Allah Ta'ala kata fa'amanu, semua beriman, dan kami beri kesenangan sampailah mereka mati macam biasa, dan mereka dapat ganjaran di hari akhirat insya-Allah. So cantiklah surah ini. Kata Al-Biqai kata apa dia? Ya Allah cantik. Dia kata saya nak akhirilah 100,000 adalah berita gembira untuk Rasulullah, yang Nabi takkan wafat kecuali sahabat berjumlah 100,000. Kira berapa orang sahabat masa khutbah perpisahan? 110,000. Ada riwayat kata jumlah para sahabat masa khutbah perpisahan tahun ke-10 Hijrah 110,000 para sahabat. Sedangkan surah ni masa diturunkan Nabi menangis sebab tak ada orang beriman kecuali boleh dibilang dengan jari. Surah As-Saffat berakhir insya-Allah akan beriman 110,000, 100,000 dan ke atas. Kata Al-Biqai, ayat ini adalah isyarat kepada Nabi takkan mati kecuali Nabi akan melihat seperti Nabi Yunus lihat, di mana yang beriman adalah 100,000 lebih. Allahu Akbar. Jadi sebentar setakat tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan ini adalah satu cerita yang anda akan baca balik. Ini tadabbur. Yang berlaku ini tafsir. Yang berlaku dalam kelas ini tafsir. Tetapi tadabbur adalah balik sebelum tidur baca balik 10 ayat ni, boleh? Sebelum tidur baca balik ayat ni, dan kalau boleh sebulan sekali baca balik ayat ni supaya anda tak hilang ilmu daripada Allah Ta'ala ini insya-Allah. Segala kelemahan daripada saya, segala kebaikan daripada Allah. Kalau anda terasa dengan cerita ini, Alhamdulillah Allah menyebabkan anda dapat petunjuk dan hidayah. Kalau tuan-tuan belum belum dapat borang, kalau mahu menyumbang kepada Tadabbur Center, pastikan anda dapat supaya anda ada maklumat untuk terus support kami pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Ada soalan setakat ini?
Kalau tak ada, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.